Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Ketika mana seluruh masyarakat dunia berhadapan dengan keadaan di mana kita kehilangan persekolahan, lebih daripada 1 bilion kanak-kanak tidak berada di sekolah pada masa ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini adalah merupakan masanya untuk kita sama-sama berfikir secara lebih mendalam tentang situasi pendidikan yang ada sebelum ini dan apakah bentuknya pada masa akan datang. Mungkin bagi kita timbul rasa kebimbangan apa yang akan terjadi kepada pendidikan, kepada persekolahan anak-anak kita, tetapi kita harus ingat bahawa sekolah hakikatnya adalah merupakan budaya dan pembelajaran adalah sesuatu yang lebih besar daripada institusi yang dikenali namanya sebagai sekolah. Pembelajaran telah wujud sebelum wujudnya sekolah dan tanpa sekolah, pembelajaran tidak semestinya juga hilang seperti hilangnya sekolah pada masa ini. Dan di sinilah saya ingin mengajak anda untuk merenung kepada satu kita kata novel yang pernah dihasilkan pada tahun 1930-an, saya tak ingat exactly tahun berapa, iaitu Sabertooth Curriculum yang ditulis oleh J. Abner Padiwell, yang mana ini adalah merupakan satu karya fiksyen tetapi tujuannya adalah untuk menyindir kita berkenaan dengan apa yang kita faham dan kita amalkan berkaitan dengan pendidikan. Ceritanya adalah berkenaan dengan seorang bapa yang kebimbangan apabila melihat anak-anaknya menghabiskan masa bermain batu guli. Tak ada faedah ya main benda ni. Sedangkan beliau bekerja keras untuk mencari makanan untuk keluarga tersebut. Jadi dia fikir budak-budak ini harus diselamatkan daripada aktiviti yang tak berguna tu, dan mereka perlu belajar 3 perkara untuk keperluan hidup pada masa tersebut. Yang pertamanya, mereka mesti belajar untuk menangkap ikan dengan tangan. Yang keduanya, mereka mesti belajar untuk memburu kuda bulu panjang, woolly horse, dengan menggunakan kelab batang kayu tu lah, kalau kita tengok kartun Captain Caveman masa saya kecil-kecil dulu kan. Dan yang ketiganya, mereka mesti belajar untuk menyalakan api dan menggunakan api untuk menghalau saber-tooth tiger yang menjadi ancaman kepada keluarga mereka. Dengan idea tersebut, maka bermulalah apa yang dikenali sebagai kurikulum kan, dan kurikulum ini diajarkan kepada anak-anak. Hasil daripada kurikulum tersebut, bertambahlah orang yang pandai menangkap ikan dengan menggunakan tangan dan juga boleh memburu kuda bulu panjang yang lari yang ada pada masa tersebut, dan yang ketiganya menyalakan api untuk menghalau saber-tooth tiger ini daripada mengganggu keluarga mereka. Dan berhasillah ya kemakmuran, terpenuhlah, tertunailah keperluan hidup mereka. Cumanya mereka tidak bersedia dan tidak sedar tentang kehadiran satu ancaman baru ataupun ancaman lain yang tidak dijangka apabila berlakunya kesejukan, ice age, yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur, perubahan iklim terjadi sehingga glasier terbentuk, dan apabila glasier itu mencair kemudiannya, air sungai telah menjadi keruh sehingga tak nampak ikan dan tak boleh nak tangkap ikan dengan menggunakan tangan. Kuda bulu panjang yang selama ini boleh diburu dengan menggunakan batang kayu kelab tadi tu sudah hilang, tak tahu pergi ke mana, dan digantikan dengan rusa-rusa pemalu yang laju, yang sukar untuk dikejar, untuk diburu kan. Manakala yang ketiganya, harimau saber-tooth tiger pun dah tak ada, kerana kena pneumonia akibat perubahan cuaca dan sebagainya, dan pada masa tersebut telah mendorong kepada datangnya satu ancaman yang lain, iaitu beruang. Dan beruang ni memang nampaknya macam tak takut langsung lah dengan api ni tadi. Maka banyaklah masalah yang timbul. Mereka menjadi lapar kerana mereka tidak mendapat makanan yang cukup, bimbang dengan gangguan dan tak cukup tenaga untuk mengejar rusa yang berbeza tabiatnya dibandingkan dengan kuda suatu ketika dahulu. Maka adalah di kalangan mereka ni yang mencadangkan agar dibuat orang kata apa,
jala kan untuk menangkap ikan, dan apabila mereka menggunakan jala untuk menangkap ikan, hasilnya banyak. Begitu juga dengan digunakan anak panah untuk memburu rusa ni tadi, berhasil. Tetapi bila perubahan dilakukan terhadap benda yang mereka nak kena belajar ni, ada pula sekumpulan orang yang bersentimen dengan saber tooth curriculum ini. Mereka tak suka dengan perubahan yang berlaku kepada pembelajaran dan pendidikan. Bagi mereka, menggunakan jala untuk menangkap ikan itu adalah satu macam cheating lah, kerana sepatutnya kena guna tangan. Memanglah agak susah, tetapi ianya juga melatih untuk perseverance, sabar, istiqamah kan. Maknanya jangan orang kata asalkan nak saja dapat, ya, tak jadi orang kata kaum mustajilun kan, maksud dia istilahnya begitu. Dan mereka tak bersetujulah dengan ni, dah timbul macam-macam konflik. Panjang lagi ceritanya. Tapi Sabertooth Curriculum ini adalah merupakan satu novel fiction yang tujuannya adalah untuk mempersoalkan amalan kita di dalam pendidikan, sejauh manakah ianya relevan atau tidak relevan, dan mengapa kita allergic dengan perubahan. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita berdepan dengan situasi home based learning pada masa sekarang ini. Kita ketiadaan sekolah, kita ketiadaan peralatan, dan sekarang ini sedang dibincangkan tentang bagaimana teknologi perlu diberikan keutamaan untuk membolehkan masalah yang sedang dihadapi sekarang ini diatasi, kerana surprisingly pada tahun 2020 kita masih lagi berdepan dengan masalah internet access yang sangat lemah, orang kata data yang tak berjalan, pelajar tidak ada devices, tak ada laptop, tak ada komputer, malah handphone pun tidak ada. Macam mana nak sampaikan? Tetapi sebagai warga pendidik yang fikirannya pergi lebih daripada sekadar melihat dirinya sebagai postman yang menyampaikan ilmu, menyampaikan surat quote unquote daripada satu pihak ke satu pihak yang lain, kepada pendidik yang mempunyai sesuatu tanggungjawab yang lebih besar daripada itu. Dan di sini kita kena menimbulkan beberapa persoalan yang fundamental untuk difikirkan bersama. Saya teringat kepada satu video yang dihasilkan agak lama lah, dalam tahun 2007 dulu, yang bertajuk A Vision of Students Today. Kita lihat sedikit bagaimana mesej cuba disampaikan melalui video tersebut, lebih kurang dalam 12 ke 13 tahun yang lalu kan. Kita perhatikan bersama.
kita kena ingat ini adalah zaman pra Snapchat, pra TikTok dan segala yang kita kenal pada hari ini. Dan ketika ini masyarakat dunia begitu optimis terhadap teknologi sebagai solusi kepada masalah-masalah yang hadapi. So sejauh manakah teknologi dapat memainkan peranan untuk menyelesaikan masalah yang ditanya kira-kira lebih kurang dalam 12 ke 13 tahun yang lalu di dalam video ini. Apa pandangan anda? Kita saksikan sambungan sedikit video ini. Yeah, it's good. Probably. Itulah perlu kita fikirkan bersama bahawa daripada video ini satu penyelidikan berkaitan dengannya dijalankan dan iaitu apa yang tercatat dalam hasil kerja March Scherer bertajuk Perspectives Learning Whose Job Is It, yang mana di dalam kajian tersebut pada tahun 2008, agak lama dululah, menyatakan bahawa jumlah pelajar yang tercicir daripada persekolahan disebabkan oleh kegagalan akademik tidaklah seramai mereka yang meninggalkan persekolahan kerana kebosanan. Jadi faktor kebosanan itu adalah merupakan faktor yang lebih besar menyumbang kepada pelajar meninggalkan persekolahan. Jadi bila mana kita berdepan dengan situasi macam COVID-19 sekarang ini, persoalan kita tidak terhenti setakat memikirkan apakah teknologi yang hendak dipakai, apakah desakan yang perlu dibuat kepada pihak kerajaan contohnya untuk memperbaiki prasarana berkaitan dengan ICT ini, tetapi kita perlu pergi lebih fundamental untuk menyoal sejauh manakah relevannya apa yang ada di dalam kurikulum pada hari ini terhadap kehidupan, terutamanya ketika semua yang kita kenal tentang kehidupan ini sedang diuji dengan norma-norma baharu. Apakah yang akan berlaku pada masa akan datang? Bayangkan kita cikgu sibuk melalui Google Classroom nak menyampaikan pelbagai kandungan daripada kurikulum silibus subjek masing-masing kepada pelajar, ketika pelajar yang mereka fikirkan ialah hari ini nak makan apa, dan mereka dengan bapa mereka pergi memancing ke Lombong contohnya untuk mencari ikan, dan keadaan ini tidak akan terhenti dalam sebulan dua, tetapi dengan kehilangan pekerjaan, dengan ekonomi yang teruk, dengan keadaan dunia yang berubah secara fundamental tak pernah disaksikan semenjak daripada Perang Dunia yang kedua sebelum ini, maka di manakah letaknya, relevan atau tidak relevannya pendidikan yang ingin kita tawarkan kepada anak-anak kita? Maka haruslah diambilkan peluang untuk memikirkan persoalan ini. Saya mengalu-alukan dan membuka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, khususnya warga pendidik, memberikan perkongsian komen terhadap isu yang saya timbulkan ini. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Kita bertemu di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, stay safe, stay home.